Assalamualaikum. Selamat petang. Matematik matematik tahun 4, 5 dan 6. Okey, untuk matematik tahun 4, 5, 6 kita nak buat ulang kaji ataupun kita nak belajar tajuk baru, kita start daripada awal lah. Okey, matematik tahun 4, 5, 6. Kita mula daripada awal. Okey, matematik tahun 4, 5, 6. So siapa yang baru je join, kita baru mula nak start. Okey, kita mulakan dengan tajuk nombor dan operasi bab 1. Okey, untuk tahun 4, 5 dan 6, tajuk dia ataupun chapter dia lebih kurang sama. Cuma konten dia tu ada sikit lah perbezaan. So untuk tahun 4, darjah 4, darjah 5 dengan darjah 6 untuk matematik ya. Matematik darjah 4, bab 1 nombor dan operasi. Darjah 5 pun nombor dan operasi. Darjah 6 pun nombor dan operasi untuk bab 1. So apa perbezaan dia? Perbezaan dia hanyalah nilai. Kalau darjah 4 dia sampai 100,000. Kalau darjah 5 darjah 4 sampai 10,000, darjah 5 sampai 100,000, darjah 6 sampai juta. Itu lingkungan nombor dia. Okey, tapi di konten dia lebih kurang sama. Contohnya untuk bab 1, apa yang awak belajar dalam bab 1 untuk matematik tahun 4, 5 dan 6. Untuk tahun 4, 5 dan 6 matematik first kali basic untuk bab pertama untuk matematik tahun 4, 5 dan 6 iaitu nombor dan operasi. Apa yang ada dalam nombor dan operasi ni? First, ada macam mana nak tulis dalam perkataan. Dia bagi nombor, translate ataupun kita tulis nombor tersebut dalam perkataan. Dan ada juga dia bagi ayat, dia suruh tulis dalam angka. Itu kita nampak macam senang kan, daripada darjah 1 awak dah belajar. Tapi masih ada lagi yang careless. Apa salahnya kat situ? Terlupa tulis N, eja salah, tak ingat rumah, maksudnya rumah sah, rumah puluh, rumah ratus. Yang tu pun masih lagi ada confuse. Okey, itu untuk basic yang pertama, tulis dalam perkataan ataupun tulis dalam angka. Basic yang kedua, nilai digit dan nilai tempat. Nilai digit yang mana? Nilai digit yang ada nombor. Nilai tempat yang ada perkataan. Yang tu pun matematik darjah 4 ada, darjah 5 ada, darjah 6 pun ada. Cuma lingkungan nombor dia tu semakin besar lah. Semakin awak darjah 5, darjah 6, makin besar nilai dia. Okey? Itu basic yang paling basic. Selalunya kalau kita dapat kertas soalan tu, itu soalan pertama lah. Kalau boleh itu tak ada masalah, confirm 2-3 markah tu dah confirm dah dapat dah. Okey. Kemudian cerakinkan. Basic dia first tulis dalam angka ataupun perkataan. Kejap lagi kita tengok contoh, okey? Okey, tulis dalam angka dan perkataan. Itu satu, basic yang pertama. Basic yang kedua, nilai tempat dan nilai digit. Nilai tempat dan nilai digit. Nilai tempat dan nilai digit ni ataupun for those yang DLP student, place and digit value. Saya Nexco cikgu. Cikgu kenal kan? Nexco tu apa ya? Nama ke? Sorry, nilai tempat dan nilai digit untuk basic yang kedua. Okey, basic yang ketiga iaitu cerakinkan. Nama Nexco. Awak student saya ke? Awak umur berapa ya sekarang? Sebab saya dah lama tak mengajar. Tahun ni form 4 ambil aliran sains tulen. Hai cikgu, hai.
Ni tingkatan ni. Petang-petang ni cikgu nak ajar budak tahun 4, 5, 6 lah. Abang-abang dengan kakak-kakak malam ni. Sekarang ni untuk matematik tahun 4, 5 dan 6. Abang-abang dengan kakak-kakak malam ni pukul 10. Okay. Hari tu pernah masuk live. Oh, ya ke? Welcome back. Hai cikgu. Ni kenapa ramai abang-abang dan kakak ni? Hampa malam ni pukul 10. Ni petang ni untuk adik-adik dulu tahun 4, 5 dan 6. Tak apa cikgu. Boleh. Nanti cikgu ajar cerakinkan, okey? Ingat tak cerakinkan apa? Cerakinkan. Cerakinkan tu apa? Cerakinkan tu daripada satu nombor bulat. Contoh ada 1,500. Macam mana kita nak pecahkan dia supaya dia akan jadi nombor tambah nombor tambah nombor macam tu. Okey? Itu cerakinkan. Dan cerakinkan pun dia ada terbahagi kepada 2. Soalan boleh tanya cerakinkan dalam nilai tempat ataupun cerakinkan mengikut nilai digit. Itu pentingnya kita kena tahu nilai tempat dan nilai digit dari itu dulu sebelum kita belajar tajuk cerakin. Darjah 5 ke? Betul. Matematik darjah 4, 5 dan 6. Korang belajarlah elok math sekolah rendah. Aku sekolah rendah math je paling teruk. Lain semua uish. Pandai ya. Tapi kenapa matematik tu slack sikit? Cikgu tak penat ke? Rehat juga ya cikgu. Rehat. Jangan risau. Hari Ahad kan saya rehat? Cerakinkan. Lepas tu tadi basic yang pertama tulis dalam angka dan perkataan. Nombor 2 basic yang kedua kita tengok nilai tempat dan nilai digit. Basic yang ketiga kita nak tengok cerakinkan untuk nilai tempat ataupun nilai digit. Dan last sekali untuk hari ni kita nak masuk bundarkan. Bundarkan. Banyak ke ni? Kalau yang mana sempat kita cover. Okay, kalau tak sempat tak apa, kita carry on. Maths paling tak suka ayat yang meningkan. Kalau dia bagi soalan terus boleh je. Tapi matematik bukan semua dia bagi nombor kan, ada bagi ayat juga. Dia nak tengok awak boleh faham tak situasi. Bukannya kita belajar math ni semata-mata nak jawab peperiksaan. Kenapa dia bagi soalan ni ada ayat tu? Sebab dia nak tengok boleh tak kita apply dalam kita punya daily life. Daily life kita kan situasi. Contoh awak nak beli goreng pisang. Goreng pisang ni harga berapa? Awak ada berapa ringgit? Sebab tu dia bagi situasi supaya kita boleh guna dalam kehidupan kita. Barulah awak tahu, ni function matematik. Tapi hampa bila jumpa ayat je automatik tak reti. Padahal senang, dia sama je. Cikgu math saya dapat A+. Wah, geng saya. Saya pun A+ juga. Ramai ya anak-anak murid cikgu kat sini. Alhamdulillah. Okey, jom kita mulakan. Boleh? Untuk hari ni macam petang ni, live petang pula ke cikgu. Untuk petang saya live untuk tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Darjah 4, 5, 6. Okey? So siapa yang kalau ada kat sini tahun 4, 5, 6 yang awak DLP student, awak boleh bagi tahu saya. Okey? Saya akan translate jugalah some of the term. Semenjak masuk live cikgu ni, exam USA math saya pandai lulus pula. Thank you cikgu. Welcome. Pandai lah Nana ni. Ali beli apple 5 biji dengan 1.1 kilogram. Keesokannya Ali membeli 5 biji juga, tapi 1.2 kilogram. Berapa harga? Harga apa? Harga untuk 5 biji ke untuk sekitar 1 biji? Soalan tak habis. Baiklah cikgu, saya dah naik form 2. Awak nak naik form 2 ni awak ingat ke basic-basic darjah 4, 5, 6? Okey, jom. Sekarang cikgu ajar matematik untuk tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Malam nanti baru untuk form 3, okey? Saya kenalah adil dan sama. Kalau malam saya buat dekat abang-abang dan kakak-kakak, petang saya kena buat kat adik-adik pula. Kita kena adil dan sama kan? Paling math sekolah rendah 40-50 je. 40-50 je? Kalau saya dulu,
Kalau matematik, sekolah rendah saya suka. Matematik saya mesti A lah. Kalau bawah, kalau kurang daripada A tu saya kecewa. Cikgu tak penat ke? Terima kasih cikgu. Sama. Tak apalah. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau awak penat-penat sekarang, nanti awak dah pandai, nanti dah boleh duduk tenang dah. Lain subjek semua 80. Matematik je 50-60. Ayo. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk bab 1, nombor dan operasi, matematik tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Okey, dah jam 4, 5, 6. Okey, so first basic awak untuk first chapter. First basic awak adalah tulis dalam angka ataupun perkataan. So, every time awak dapat exam paper, first question, always this one. Okey? Kena tulis dalam angka ataupun perkataan. Contoh soalannya macam mana, cikgu? Okey, kita tengok contoh teruslah. Tak pernah kena marah dengan cikgu. Cikgu baik ni. Kalau awak jadi student saya rasa hari-hari awak balik menangis. Okey, jom kita tengok contoh soalan tulis dalam perkataan ataupun dalam angka. Okey, contoh soalan yang pertama. Abang-abang, kakak-kakak jangan jawab ya. Saya nak tolong adik-adik ni. Cikgu nanti semua live ni ada dalam YouTube kan? Ya, insyaAllah. Cuma cepat atau lambat tu je. Kalau saya sempat, awal. Kalau tak sempat, lambat sikit. Okey, so contoh soalan yang pertama. Baru nak jawab kan? Jangan jawab. Bagi adik-adik awak tolong jawab. Okey. 23, 2, 3, 8, 1, 5. Macam mana kita nak sebut nombor ni? Dia bagi kat kita nombor macam tu. Macam mana kita nak sebut? So, dia bagi dalam angka. Dia nak awak jawab dalam perkataan. Okay, in this one, dia bagi dalam objective question. Okay. Siapa yang dah tahu jawapan dah? Okay, simpan. Hold dulu. Saya tahu ramai dah tahu ni. Senang ni cikgu. Okay, tapi kat sini cikgu nak share sikit. Cara senang awak nak jawab soalan macam ni. Okay, awak perasan tak? Bila dapat soalan lebih kurang macam ni, awak tengok, kenapa nombor dia suka letak jarak macam tu, cikgu? Kenapa tak letak rapat-rapat je? Dia pun ni gaduh ke duduk jauh-jauh ni? Kenapa dia suka letak jauh-jauh? Kenapa ada space? Yang ni geng dengan ni, yang ni tak kawan dengan geng ni. Kenapa? Kenapa ada space? Kenapa ada space antara nombor macam ni? Ialah dia nak memudahkan awak untuk menyebut nombor tersebut. Okay, nak mudahkan awak untuk pronounce nombor tersebut. Kenapa? Okay, kalau macam ni, nombor ni dia ada satu space je dekat tengah kan? So, space dekat tengah ni, jarak untuk awak sebut perkataan ribu. Ataupun thousand. Selain daripada tu boleh sebut macam biasa. Contohnya macam mana kita nak sebut ni? Nampak ni dua ketul ni duduk dekat-dekat kan? Dah kahwin ni. So 28. Tulislah macam biasa. 28. Dekat tengah ni ada space. Kalau ada space ni bagi ruang dekat ribu. Lepas tu dekat belakang ni. Ni ada keluarga lain pula kat belakang ni. Macam mana nak sebut nombor yang kat belakang ni pula? Ni 8 apa? 10 ratus. 800. 8 ratus 15. Macam tu. Okay. So kalau awak dapat nombor yang panjang, awak tengok dulu ada space dia. Selalunya kalau awak tulis dalam peperiksaan ataupun awak tulis buat latihan kan, awak suka gabung terus kan? Awak tak letak space pun. Tapi kalau nak selamat letak space ya. Lagi senang awak nak check. Cukup tak nombor ni? Ke kurang satu? Kata lebih satu. Macam tu. Okay, bila awak tak space ni, awak boleh identify sama ada awak tulis jawapan tu betul ataupun salah dan memudahkan awak untuk sebut ni. So, macam mana nak tulis jawapan ni? Awak tulis. Ambil yang depan ni. Depan ni tadi nama apa? 28. So, 28. Ada space. Ribu.
28,000. Lepas tu dekat belakang ni ada satu lagi keluarga. 815. Tulis je. 815. Dah siap. Inilah jawapannya. Budak form tu jawabnya. Hampa kalau waktu soalan kecil, budak kecil, soalan senang ni rajin je hampa noh. Okay, so jawapan dia awak akan dapat 28,815. Nampak tak? Bila kita susun ada space macam ni, jadi senang. Okay, cuba cikgu bagi nombor yang lebih besar. Yang ni untuk tahun 4, budak darjah 4, nombor dia macam ni lah, lingkungan ratus ribu. 100,000 is the maximum. So, awak akan dapat puluh-puluh ribu lah soalan dia. Tapi kalau darjah 5, dia ratus ribu. Kalau darjah 6, dia main juta. Tahun ini masuk form 4, harap cikgu ajarkan sekali saja form 4. Tak nak. Okay, katakanlah cikgu bagi nombor kasih besarkan sikit. Yang ni 28,000, ada 5 angka je kan? Kali ni cikgu nak banyakkan sikit angka dia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan form 4, saya dah form 5. Kenapa ramai abang-abang dan kakak-kakak dalam ni? Abang-abang dan kakak-kakak nanti tolong ajar adik-adik sekali, okey? Ni saya ajar awak ni, nanti awak ajar adik-adik pula, okey? Macam mana saya mengajar awak, nanti awak ajar adik-adik pula. Boleh? Okey, so kalau cikgu bagi nombor angka yang panjang macam ni, nampak ada 7 angka. Cikgu pun dah susun siap-siap. 3 angka duduk satu family. Lagi 3 angka duduk satu family. Yang lebih-lebih tak depan. Kenapa kita kena susun macam ni cikgu? Ada space kat sini. Sebab memudahkan untuk awak sebut dan awak nak tulis nanti. Kalau tadi, macam tadi cikgu kata ada jarak yang pertama dekat belakang ni rumah ribu. Betul? So, dekat sini ribu. Okay, abang-abang, kakak-kakak, kalau dekat sini ribu, depan ni nak tulis apa? Ada space yang kat tengah depan ni pula. Abang-abang, kakak-kakak, tolong. Ni apa pula? Juta. Pandai. Okey, perkataan yang cikgu tulis ni, juta dan juga ribu ni untuk space saja. Okey? Adalah petang pula ke? Petang-petang untuk adik-adik tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Abang-abang dengan kakak-kakak malam nanti, okey? Okey, so bila dah jadi macam ni, dekat space tu kita dah tahu dah. Space yang pertama juta, space yang kedua ni ribu. So yang lain ni cikgu, yang lain ni awak assume je keluarga dia je ada. So kat depan ni dia single lagi. So nama apa ni? Nama dia 2. Ni keluarga kat tengah ni. Macam mana nak tulis? Dia satu keluarga ni je. Tak payah tengok ni. Bila awak nak tulis keluarga tu, tak payah tengok keluarga orang lain. So 345 ni macam mana tulis? 345. Tak perlu awak fikir 3 juta kot, 3,000 kot. Tak payah. Tengok tu je. 345. Okey, baru tulis 345. Dan last sekali pun sama. Ni satu keluarga. Tutup yang lain. Macam mana nak sebut keluarga ni? 678. Okey, ni untuk keluarga kat tepi ni. Cikgu, keluarga ni, mereka ni duduk satu lorong. Mereka buat jamuan, cikgu. Mereka buat jamuan hujung tahun. Jamuan hujung awal tahun. Dia nak sambut hari raya. Hari raya Cina, cikgu. So, dia buat jamuan. Dia jumpa sekali kan semua. So, bila semua jumpa sekali, kita kena gabungkan semua sekali. Macam mana nak gabung? Tulis balik semua ni mengikut urutan yang kita dah buat tadi. Yang ni cikgu ajar step by step. Tapi kalau awak dah pandai,
tak perlu pun buat macam ni. Kalau awak dah pandai, awak boleh pecahkan je jadi 3 bahagian macam ni, and then boleh tulis jawapan terus. Okey, yang ni cikgu tunjuk satu-satu untuk memudahkan awak mula-mula tu. Macam mana kita nak susun nombor tu supaya dia senang untuk disebut, ditulis, diidentifikan. Okey, so bila dah dapat macam ni, macam mana nak tulis ni cikgu? Okey, gabungkan je. Depan sekali 2, lepas jumpa 2, juta. 2 juta. Lepas tu salinan ni pula 345. Lepas tu jumpa perkataan apa? Ribu. Last kali awak baru jumpa yang ni, dan salin saja. 678. Panjangnya cikgu. Ni dah macam nak buat karangan dah ni. Ya. Semakin panjang nombor tu, semakin banyak angka tu, semakin panjang lah nak tulis dalam perkataan. Okey. Kalau nombor banyak-banyak ni, yang ni adalah silibus untuk tahun 6. Okey, kalau nombor tu kurang sikit, ada 5 angka je macam ni. Yang ni untuk matematik tahun 4. Okey, kalau matematik tahun 5, dia ada 6 angka, ratus ribu. Cikgu, saya nak tanya, waktu cikgu form 4 dulu, cikgu ambil aliran apa? Saya ambil sains tulen, fizik, kimia, bio, maths. Okey, yang ni adalah basic ataupun langkah mudah untuk awak tulis nilai tempat dan tulis dalam angka ataupun perkataan. Macam ni lah. Awak tengok nombor dia dulu, baru bahagikan ikut bahagian-bahagian tu. Kita tahulah nak tulis macam mana. Okey. Cikgu, kalau dia bagi ayat macam ni tapi kita nak tulis nombor pula, macam mana? Sama juga, bila dapat soalan yang macam ni, awak asingkan dulu. Kan kalau dia dekat nombor, kita ada space-space kan? Space-space tu untuk angka nombor apa? Space tu kalau kita jumpa perkataan juta dan juga perkataan ribu. So kita tahu dah, dekat nombor ni nanti ada 2 jarak cikgu. Ada 2 jarak sebab ada juta dan juga ribu. Yang lain ni cikgu, tulislah dekat tepi-tepi dia. Okey, depan perkataan juta ada 2 juta jarak 345. Macam tu. Ribu jarak lagi. Lepas tu tulis nombor kat belakang ni pula, 678. Ini kalau dia bagi ayat dalam matematik, ayat apa sih cakap ni? Kalau dia bagi dalam perkataan, nombor tersebut dia tulis dalam ayat, kita nak transform dia jadi angka. Macam mana? Identify dulu. Ada jarak tak kita nak buat kejap lagi? Ada. So jarak tu apa dia? Untuk perkataan juta dan juga ribu. Sebab itulah ada 2 jarak. Kalau cikgu dia ada ribu saja, ada 1 jarak saja. Macam tu. Boleh? Ni tulis dalam angka. Yang atas ni tulis dalam perkataan. Okey. Dengar. Yang ni bolehlah settle satu. Lepas tu kita tengok nilai tempat dan nilai digit pula. Okey, nilai tempat dan nilai digit. Sinilah muat kot. Okey, sambil-sambil tu yang mana ada tu, sebab tajuk ni senang kan, sambil-sambil tu awak boleh tap screen. Mana tahu nanti FYP ke adik-adik yang lain boleh tengok. Okey, sekarang kita nak tengok nilai digit dan juga nilai tempat. Nilai digit. Digit value. Nilai tempat. Place value.
Okey. Kalau nilai digit, maksudnya nombor. Kalau nilai tempat, maksudnya dalam perkataan. Macam mana cikgu tahu? Cikgu, saya selalu tertukar ni cikgu. Dari darjah 1 saya belajar ni cikgu. Sampai darjah 6 pun saya tertukar lagi. Macam mana nak ingat? Macam mana awak nak bezakan yang mana satu perkataan, yang mana satu dalam angka? Awak tengok ni. Kalau nilai digit, okey, digit tu maksudnya nombor. Kalau nilai tempat, tempat. Di manakah tempat lahir anda? Tempat lahir saya ialah Kedah. Kedah. Dekat mana tempat lahir awak? Kedah. Nampak? Kedah tulis dalam perkataan kan? Jadi, kalau nilai tempat, kena tulis dalam perkataan. Ingat macam tu. Kalau awak ingat satu, yang lagi satu tu automatik awak akan boleh ingat. Kalau yang ni dah dalam perkataan, satu lagi angka lah. Macam tu. Okey? Nilai tempat, place value merujuk kepada perkataan. Kenapa? Tempat kan kita kena tulis dalam perkataan. Ada awak kata, saya tinggal kat mana? Saya tinggal dekat 286. 286 tu apa? Nombor rumah awak. Jenuh nak cari. So, nilai tempat merujuk kepada perkataan. Contohnya, kalau cikgu bagi nombor macam ni. 5, 4, 7, 0. Okey, dia kata nyatakan nilai digit bagi angka bergaris. Nyatakan nilai digit bagi angka bergaris. Nilai digit bagi angka yang bergaris. Kalau digit, tadi digit merujuk kepada nombor cikgu. So, nak tulis macam mana? 400, betul? Nilai digit dia, awak tulis 400. Kalau cikgu tanya nilai tempat dia, kalau nilai tempat nak tulis macam mana cikgu? Nak tulis 400 tu kena eja ke? Nak kena tulis ratus saja? Which one? Awak rasa yang mana satu? Kalau cikgu tanya, apakah nilai tempat bagi angka 4? Awak nak eja tulis EMMPAT 4 RATUS ratus 400. Nak tulis macam tu ke? Nak tulis RATUS ratus saja. Which one? Kalau nilai tempat ratus saja ke cikgu? Ya, betul. Kalau ditanya nilai tempat, maksudnya nilai angka bergaris tu duduk kat mana? Rumah dia dekat mana? Rumah dia adalah ratus. Jadi tulis ratus saja. Tak perlu nak tulis 4. Okey? Pandai ratus saja. Cikgu, hari ni ada live Maths Form 3 tak? Ada pukul 10 malam nanti. Sekarang untuk matematik tahun 4, 5, 6. Okey, cikgu bagi yang ni senang kan? Sebab nombor kecil. Okay, now cikgu nak bagi angka yang lebih besar sikit. Kalau cikgu bagi berdasarkan nombor ini, ada banyak angka kan? Nyatakan nilai tempat bagi angka 9. Apakah nilai tempat bagi angka 9? Cikgu ada live untuk form 2 tak? Ada form 2 esok malam pukul 10 malam. Yang ni, kalau cikgu nak nilai tempat, place value. Apakah nilai tempat bagi angka bergaris tu? Ratus ribu. Ya, betul. Macam mana saya nak ingat lah cikgu? Kalau awak tak ingat dia rumah apa, awak boleh kira daripada belakang. Belakang sekali. 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Jadi nilai tempat dia ialah ratus ribu. Kalau dalam digit senang saja. Awak ambil je nombor 9 tu.
Tengok kat belakang dia ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nombor kat belakang dia. So, letaklah 5 kosong. Dah siap macam tu. Cikgu, kalau dalam BI apa? Kalau dalam BI dia place value and digit value. Ini mesti darjah 4 kan? Darjah 4, 5 dan 6. Okay. So, this one place value. Dia akan tanya, okay, state the place value for underlying digit. State the place value for underlying digit. So, your answer will be 100,000. 100,000. Kalau tak ingat, boleh kira rumah ni daripada belakang. 1, 1, 1, 1. Belakang sekali, kalau sa. Ujung sekali. Ni kena buat rumah ni. Apa tak ingat ni rumah-rumah ni. Okey cikgu buat satu-satu lah. Okey, ujung sekali. Belakang sekali. Kalau rumah sa. Rumah sa dalam English nama apa? Rumah sa. 3 sa, 2 sa, 1 sa. Kalau sa dalam English kita sebut apa? 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dengan juta. This one kalau bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris, sa ni dia akan jadi ones. Okay. Kalau puluh dia akan jadi tens. Ratus, hundreds. Ribu, thousand. Alamak, tak celui lah. Thousand. 10,000, 10,000. 100,000. And then million. So kalau in English pun samalah. What is the place value for underlying digit? 100,000. Kalau digit value for underlying digit, your answer still will be the same. Okay, ini adalah, ni kita panggil rumah-rumah. Okay, place value lah, nilai tempat bagi setiap angka ni, daripada belakang sampai depan, 1, 1, 1, 1. Kalau ingat urutan ni, insya-Allah awak berada di jalan yang benar. Okay, sebab kalau awak ingat ni tak ada masalah. Kalau tak ada ni pun awak boleh tentukan 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu macam tu. Okay, no problem. As long as awak ingat kedudukan ni, urutan ni. Okay, boleh? So this one, tulis nilai tempat dan juga nilai digit. Okay. So tadi kita dah tengok tulis dalam angka dan perkataan. Now tulis untuk nilai tempat dan nilai digit. Place value and digit value. Okay, next, cerakinkan. Cerakinkan ni kalau in English dia sebut partition. Okay, partition ataupun extended form. Okay, now kita masuk cerakinkan pula. Kalau saya ajar laju, bagi tahu ya. Kalau ada adik-adik darjah 4, 5, 6 yang awak rasa cikgu ajar laju. Sebab cikgu dah biasa ajar abang-abang, kakak-kakak, dia laju sikit. So tiba-tiba saya ajar awak ni, kau laju juga cikgu ni. Boleh je bagi tahu cikgu. Tukar gear 1 cikgu laju sangat tu. Cikgu dah gear 4 tu. Boleh. Okey, untuk cerakinkan. Cerakinkan, English term dia akan sebut partition. Okey, untuk soalan cerakinkan ni yang mana cikgu? Cerakinkan ni yang ada tambah. Tambah. Bagus cerakinkan ni. Always positif. Ya. Cerakinkan dia always positif. Sebab tu dia bagus. Dia tak ada fikir negatif ke, dia always positif dan dia wajib ada tambah. Kalau tak ada simbol tambah ni, salah. Okay, so cerakinkan dia mesti ada tambah. Cerakinkan ni yang mana cikgu? Ada tambah?
Yang mana? Okey. Untuk cerakinkan ni, dia terbahagi kepada 2 jenis soalan. Soalan yang pertama, dia boleh tanya untuk nilai tempat. Maksudnya dia kata cerakinkan mengikut nilai tempat. Place value. Okay, partition the number according to place value. Ataupun lagi satu, dia boleh suruh awak cerakinkan mengikut nilai digit. Okay, digit value. Okay, contohnya. Kami tak nampak lagi ni cikgu. Yang mana ni? Contohnya cikgu bagi 592 684. 592 684 ni ada space ya. Ini nombor yang sama, dalam satu nombor bulat yang sama, cuma dia ada space kat sini. Okey. So, kalau dapat nombor besar macam ni, kemudian soalan tanya, cerakinkan nombor di bawah mengikut nilai tempat. Kalau dia suruh cerakinkan mengikut nilai tempat, okey, kita buat nilai tempat dulu . Untuk nilai digit, cikgu tulis jawapan kat sini. Nilai tempat, cikgu tulis jawapan kat sini. Okey, menggunakan soalan ni. Okey, kalau kita nak cerakinkan mengikut nilai tempat. Tempat tu apa? Tempat tu perkataan kan? Jadi, awak kena tulis dalam perkataan 111. Macam mana tu cikgu? Awak boleh buat macam ni. First sekali 5. Ni 5 apa ya? Kalau tak ingat, boleh je kira pada belakang. 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. So, 5 ni apa? 500,000. Nak tulis macam mana? Awak buat macam ni. Nombor 5 tu, 5. Tempat dia je yang tu eja. Awak tulis 500,000 tambah. Kenapa nombor kita tak payah kira, tak payah tulis dalam perkataan cikgu? Sebab dia kata tempat je. Tempat je tulis dalam perkataan. Okay, 500,000. 9 ni apa pula? Kira balik. 10, ratus, ribu, puluh ribu. Jadi tambah 90,000 tambah 2 pula. 2 ni apa? 10, ratus, ribu. Tambah 2,000. Tambah lagi. Lepas 2, 6 pula. 10,000. Oh, maksudnya 600. Tambah 600. Tambah 8. 8 ni apa? 10. 80. Tambah 4. Nak tambah 4 je? No. Tambah 4. 4 ni rumah apa? Rumah dia sah. So, kena tulis 4 sah. Macam tu. Ini cara menjawab cerakinkan mengikut nilai tempat. Kena buat macam ni. Nombor dia tak payah eja. Nombor tu tulis je nombor tersebut. Okay. Tempat dia je awak kena eja. So, jadilah macam ni jawapan dia. 500,000 tambah 90,000 tambah 2,000. 2,600 tambah 80 tambah 4 sah. Macam ni. Okay. Ini kalau cerakinkan mengikut nilai tempat. Partition this number according to digit value. Place value. So, this one awak buat macam ni. Okay. Sama juga in English pun. 500,000 plus 9, 10,000 plus 2,000. Kena spell 1,000 tu. Plus 600 plus 8 tens. Jangan tulis 80 pula. 8. Lepas tu, puluh ni tulis tens. T-E-N-S. Tens. And then plus 4. Sa ni tulis ones. O-N-E-S. Ini partition according to place value. Faham cikgu? Okay, now kita nak cuba pula partition this number according to digit value. Cerakinkan nombor ni mengikut nilai digit.
Oh, yang ni saya suka. Sebab apa? Tulis nombor je. Tak payah nak eja-eja. Sama juga. Yang ni start daripada depan. 5. 5 apa ni? 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. So, buat 500,000 tambah. Tengok tu. Kalau kat sini space, dekat sini pun cikgu buat space. Supaya senang awak nak check. Betul tak kita buat ada 5 sifar ni? 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Nampak tak? Senang nak check sebab kita ada letak jarak kat tengah. Okey, kemudian 9 ni. Tambah 9. 9 apa ni? Dia ada 4 nombor kat belakang dia. Jadi letak je 4 kosong kat belakang. 2 pula. 2 apa? 2 jarak ada 3 nombor. 2 jarak ada 3 kosong. Tambah 6 pula. 6 ada 2 nombor kat belakang. 6 ada 2 kosong kat belakang. Tambah 8. Belakang 8 ada lagi 1 nombor. Tambah 1 kosong. Tambah 4. Macam tu. Dah siap. So, this konsep cerakinkan ni daripada tahun 1 awak dah belajar. Cuma untuk tahun 4, tahun 5 dan tahun 6, cikgu ajar balik sebab nombor awak semakin besar. Kalau dulu belajar 10, 100 je kan? Sekarang dah sampai ribu-ribu juta dah. So dia makin lama makin panjang dan awak kena lebih berhati-hati. Tersilap satu nombor, terlupa satu huruf, terlupa satu perkataan, habis. Sadaqallahul azim. That's why sangat berhati-hati sebab nombor awak semakin panjang. Konsep dia masih sama. Tambah dalam perkataan, tambah dalam angka. So this is the concept untuk cerakinkan. Okay? Awak darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, semua boleh pakai this one. Okay, awak belajar rajin-rajin tau. Sebab apa? Cerakinkan ni, waktu awak tingkatan 5 nanti pun ada lagi. Iya. Okay, macam abang-abang kakak awak, dia belajar asas nombor. Macam mana nak cari asas nombor tu? Dia kena cerakinkan dulu. So this one awak akan pakai lagi waktu tingkatan 5 nanti. That's why lah belajar betul-betul. Okay, settle untuk cerakinkan. Okay, first tadi kita dah tengok tulis dalam angka dan perkataan. Settle, pandai dah cikgu. Lepas tu kita tengok macam mana nak tulis nilai tempat dan nilai digit. Macam mana nak bezakan dia? Settle, kita dah tengok dah tadi. Cerakinkan, settle, kita dah tengok dah. Dan last kali kita nak tengok bundarkan. Okay, bundarkan. Bundarkan tu apa ya? Bundarkan tu maksudnya round off. In English term, bundarkan tu. Sebenarnya bundarkan tu kita pakai je dalam kehidupan seharian kita. Contoh mak awak kata, Amin, tolong pergi beli apa? Tolong beli kangkung saya dekat mak. Kangkung tu berapa ringgit? Mak, kangkung tu dalam RM1. RM1 lebih je, tapi mak tak ingat RM1 lebih. Lepas tu awak nak suruh anak awak bawa berapa ringgit? Bawalah RM2. Macam tu kan? So RM2 tu adalah jawapan kepada bundarkan. Awak dah bundarkan siap-siap dah. RM2 tu adalah hasil bundarkan daripada RM1 lebih tadi tu. Itulah secara tak langsung kita dah pakai dah konsep bundarkan ni dalam kita punya daily life. Cuma cikgu, mak awak tak sebut lah harga kangkung tu RM1 lebih. Tapi mak bundarkan lah jadi RM2. Awak bawa lah RM2. Macam tu. Oi, mantap kalau mak awak sebut bundarkan macam tu. Okay, itulah contoh kita dah bundarkan dah wang kita dalam kehidupan kita. Okay, so bundarkan. Bundarkan, English term kita sebut dia round off. Okay, bundarkan. Bundarkan ni pun sangat penting.
Untuk tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 sangat banyak soalan ini ditanyakan. Okey, terutamanya nombor ataupun angka awak dah ni semakin besar. Dulu ratus-ratus, ribu-ribu, sekarang dah puluh-puluh ribu, ratus ribu sampai juta. Dia masih lagi ajar benda yang sama, cuma angkanya lebih besar supaya awak lebih berhati-hati. Okey, bundarkan ni. Yang mana cikgu? Bundarkan ni awak kena ingat. Cikgu buat step dah lah. Step yang pertama, bila dapat je soalan bundarkan, underline ataupun gariskan. Gariskan angka yang terlibat. Macam ni je terlibat ni. Salah. Terlibat. Okey, gariskan angka yang terlibat. Apa maksudnya tu? Okey, kalau awak dapat soalan bundarkan, dia akan bagi keyword. Bundarkan nombor sekian-sekian-sekian ni kepada puluh terdekat. Ratus terdekat. Puluh terdekat, ratus terdekat. That is the keyword of the question. Okey, puluh, ratus. Itulah yang kita kena gariskan. Puluh tu merujuk kepada angka berapa? Kita kena garis yang tu lah. Itu maksud saya ni. Gariskan angka yang terlibat. Okey, nombor 2. Nak kena buat apa? Nombor 2. Rujuk ni apa? Rujuk ni tengok. Rujuk jiran kanan. Rujuk jiran kanan. Jiran siapa? Jiran nombor yang awak garis tadi tu. Tadi awak dah garis kan nombor tu. Lepas tu tengok jiran dia. Kenapa nak tengok jiran dia? Tengoklah jiran sebelah kanan tu. Sama ada dia kaya ataupun miskin. Ya. Okey. Tengok jiran kanan tu. Nombor kaya ke nombor miskin? Kenapa nak kena tengok pula cikgu? Sebab kalau jiran kita kaya, katakanlah jiran awak tu kaya, dia kena buat apa? Dia kena tambah 1. Kalau dia kaya, dia kena tambah 1 pada angka bergaris. Kena tambah 1 pada angka bergaris. Kalau miskin, tak perlu, tak payah buat apa-apa. Dia dah miskin dah, jangan menyusahkan dia. Dia dah miskin dah. So, tak payah susahkan dia. So, dia tak perlu buat apa-apa pun. Yang ni, tak payah buat apa-apa. Cikgu biar je kosong macam tu. Okey. Macam mana kita nak tahu cikgu? Nombor tu kaya ke nombor miskin? Kalau nombor kaya, siapa nombor-nombor kaya ni? Nombor-nombor kaya ni ialah nombor 5, 6, 7, 8 dan 9. Kalau jiran dia terdiri daripada nombor-nombor ni, dia kena tambah 1 dekat angka bergaris. Ini kategori orang-orang kaya. Nombor-nombor kaya. Nombor-nombor miskin pula cikgu. Kalau nombor-nombor miskin, dia tak perlu buat apa kan? Nombor miskin ni siapa? Nombor-nombor miskin ni bermula daripada sifar. Sifar 1, 2, 3 dan 4. Kalau jumpa nombor-nombor miskin ni, tak payah buat apa. Kalau jumpa nombor kaya ni, tambah 1 pada angka bergaris. Lepas tu cikgu, dah siap ke? Last kali, jangan lupa tukarkan tukarkan nombor-nombor selepas angka bergaris menjadi sifar. Inilah. Kadang-kadang tu kita tahu adik-adik ataupun anak ke kat rumah tu, kita tahu macam mana kita tahu jawapan dia. Tapi kita tak tahu nak habaq macam mana. Selalunya kita belajar dulu, lepas ni buat ni, lepas ni buat ni. Tapi macam mana nak cakap kat dia? Ni ayat yang saya dah mudahkan dia supaya dia senang faham. Okey. Kalau nak bundarkan, first dapat soalan, garis dulu nombor apa yang terlibat. Kedua, tengok jiran sebelah dia kaya ke miskin.
Kalau kaya, nombor-nombor ni. Kena buat apa? Tambah 1 pada angka bergaris. Kalau miskin, nombor ni. Nak kena buat apa? Tak perlu buat apa-apa. Tak perlu tambah. Biar je. Okey. Lepas dah tengok nombor-nombor jiran-jiran ni, barulah tukarkan nombor-nombor selepas angka bergaris tadi tu menjadi sifar. Okey. Boleh? Ni nota dia. Kalau nak screenshot pun boleh. Okey, jom kita tengok contoh. Dia mesti kena buat contoh kan? Baru senang. Okey, contohnya. Disebabkan yang ni saya merujuk kepada tahun 456, jadi angka dia jadi besar sikit. Okey, apa maksud saya angka besar ni? Dia sampai ratus-ratus ribu lah. Okey, contohnya cikgu bagi macam ni. 848765. Soalan saya ialah bundarkan nombor ni kepada ratus ribu terdekat. Selalunya soalan akan sebut macam ni. Bundarkan nombor ni kepada ratus ribu terdekat. Okey, jadi macam mana nak buat ni? Okey, first salin dulu nombor ni. 848765. Okey, kita tengok kat bawah ni lah. Senang nak conteng sekali. Okey, tengok. Kita punya first step tadi. Gariskan angka yang terlibat. Soalan dia kata bundarkan kepada ratus ribu. Ratus ribu terdekat. So, merujuk kepada nombor kita tadi, angka mana yang kita nak kena garis? Merujuk kepada ratus ribu. Kiralah 10, ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu. Oh, depan sekali. Gariskan nombor tersebut macam ni. Okay. First step untuk bundarkan, garis dulu angka pertama ni. Okay, garis. Dah garis dah cikgu. Okay. Second step. Rujuk jiran sebelah kanan. Kaya ataupun miskin. Kalau kaya, nombor-nombor ni. Kalau miskin, nombor-nombor ni. Okey, tengok sebelah dia, jiran sebelah kanan dia. Memang kena kanan ke cikgu? Ya. Tak boleh tengok jiran kiri. Walaupun kiri dia ada nombor, tak payah tengok jiran kiri. Jiran kanan saja. Okey, jiran kanan dia. Bulatkan. Tengok. Kaya ke miskin ni? 4 dekat sini cikgu. Dia miskin. Kalau jiran kita miskin, tak perlu buat apa-apa kan? Okey, tak payah tambah. Biar je macam ni. Lepas tu, dah tengok dah jiran dia, tengok step yang terakhir, iaitu tukarkan nombor-nombor selepas angka bergaris tadi menjadi sifar. Jadi, ni garis kat sini kan? Lepas pada ni semua kena tukar jadi sifar. Awak akan dapat 8 sifar, 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 sifar. Dah siap. Inilah jawapan dia. Okey. Betul. 800,000. Okey. Inilah bundarkan kepada ratus ribu terdekat. Okey. Dah pandai dah tu. Okey, jom kita cuba pula soalan yang lain. Cikgu bagi susah sikit. Yang ni yang miskin kan? Kita tengok yang kaya pula. Bundarkan 348,865 kepada 10,000 terdekat. Okey, kalau awak tengok soalan ni, awak rasa jawapan dia berapa? Boleh tulis siap-siap jawapan. Lepas tu jom kita check. Bundarkan 348,865 kepada 10,000 terdekat. 350,000. Okey. Okey, jom kita check. Betul ke jawapan yang kawan awak tulis tu? Okey, jom. Okey, first step tadi, tulis balik nombor ni kat bawah. 350,000. Okey, good. Jom kita check. Betul ke jawapan dia 350,000 tu? Okey. Ni nombor tadi. Mula-mula garis. Nak garis nombor mana ni? Dia kata 10,000. 10,000 merujuk kepada angka mana satu? 3, 4, 8, 6, 5.
10,000 kita kena garis angka 4. Very good. Betul. Gariskan angka 4. Kenapa? 4 ni yang merujuk kepada 10,000. Okey, kemudian step yang kedua. Tengok jiran kanan dia. Kita kan hidup berjiran, tengok jiran dia kanan tu. Kaya ke miskin? Kaya ke miskin? Kalau kaya, nombor 5, 6, 7, 8, 9. Kalau miskin, sifar 1, 2, 3, 4. Kaya cikgu. Kalau kaya, kena tambah 1. Betul, kaya. Tambah 1 dekat siapa? Tambah 1 dekat nombor yang kita garis tadi. Lepas tu, last sekali, nombor selepas yang kita garis tu, semua tukar jadi sifar. Sebelum garis cikgu, kalau sebelum yang nombor yang kita garis ni, tak perlu. Dia kata tadi, tukar nombor selepas menjadi sifar. Sebelum tak perlu. Okay, so stay. Nombor 3 ni, turun saja. 4 tambah 1, 5. So, semua nombor-nombor ni duduk kat belakang kan, selepas angka bergaris. So, tukar jadi sifar. Dapatlah 350,000 dah siap. Betul tak tadi? Tadi jawab apa? 350,000. Betul! Pandai. Inilah jawapan dia. Okey, kita buat lagi satu boleh? Okey, satu lagi soalan. Cikgu bagi. Bundarkan nak soalan senang ke ni soalan susah? So, tadi awak dah pandai kan? Cikgu bagi susah sikit boleh? Okey. Bundarkan. Susah. Okey, boleh? Bundarkan 9, 6, 1, 2, 7, 3 kepada 100,000 terdekat. Ni soalan susah betul ni. Kalau awak boleh jawab ni, insyaAllah. Untuk soalan bundarkan, no problem anymore. Okay. Bundarkan 961,273 kepada 100,000 terdekat. Okay, sama macam tadi. I've been staring at the edge of the water. Sama. Sorry. Ada orang call. Okay, so bila dapat je soalan macam ni, first step kita kena buat apa dulu? 1 juta. Ui, laju hampa dapat jawapan dah. Okay, so bila dapat je nombor macam ni, betul ke jawapan 1 juta tu? Jom kita check. Okay, first step kita kena buat apa dulu? Underline. Ni tajuk tingkatan berapa? Ini matematik tahun 4, 5 dan 6. Bab 1, nombor dan operasi untuk tajuk bundarkan. Okay, so bundarkan kepada 100,000 terdekat. 100,000 merujuk kepada angka yang mana satu? Okay, cikgu tulis sikit lah kat sini. Okay, 100,000 yang mana satu? 100,000 yang depan sekali. 10, 100,000, 10,000, 100,000 kat sini. Kita kena garis. Okey, pandai. First step kita garis. Gariskan angka yang terlibat. Okey, kita dah garis dah. Mantap. Second step. Rujuk jiran kanan. Kaya ke miskin? Kaya ke miskin? Kaya tu miskin tak perlu tambah. Okey, tengok jiran kanan dia. Mana. Okey. Jiran kanan dia. Assalamualaikum. Kaya ke miskin? Kaya. 6 ni kaya. So, 6 ni masuk kategori kaya. Kalau kaya, kena tambah 1 pada angka yang bergaris tadi. So, kaya. Tambah 1 dekat nombor yang kita garis tadi tu. Okay, and then last kali, step yang terakhir iaitu tukarkan nombor-nombor selepas angka bergaris menjadi sifar. Okay, this one be careful, okay? Cuba tengok.
Selepas angka bergaris ada berapa nombor? Tengok garis kat sini kan, belakang dia ada berapa nombor? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nombor. So kita tahu. Pasal apa duk? So kita tahu, oh dia ada 5 kosong kat belakang. Okey, boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Belakang nombor bergaris ni semua tukar jadi sifar. Okey dah. Yang kat depan ni jadi apa? 9 ke? 900,000? Tidak. 9 tambah 1. Jadi 10. So awak dapatlah jawapan dia 1,000,000. Kayanya 1,000,000. Inilah jawapannya. Okey, bundarkan 961,273 kepada ratus ribu terdekat. Dapat 1,000,000. Dah siap. Okey, boleh? So jom kita recap sikit sebelum kita habis. Sebab cikgu nak live sampai 5 sampai 6 je. 5 sampai 6, 4 sampai 5. Okay, so dah settle. Okay, jom kita recap balik apa yang kita belajar tadi. Okay, first tadi, mula-mula sekali tadi kita tengok cara nak tulis dalam. Saya dah dapat markah mat. Wah, dapat berapa? Okay, tadi kita dah belajar tulis dalam angka dan perkataan. Kalau nak tulis dalam perkataan, tengok dulu angka yang dia bagi. Kalau ada jarak 1 ni, tulis siap-siap. Jarak tu kena tulis perkataan ribu. Okay, lepas tu nombor kat depan ni nak sebut macam mana? 28. Tulis je. Nombor kat belakang ni nak tulis macam mana? 815. Lepas tu kalau kita nak tulis ayat panjang dia, dia akan jadi 28,815. Macam tu. Okay. Sama juga untuk nombor yang lebih besar pun. Kalau ada 1 space, tulis ribu. Kalau ada 2 space, juta. So, 2,345,678. Okay, yang ni kalau kita nak tulis dalam perkataan. Bulatkan macam ni dulu. Senang awak tahu. InsyaAllah tak salah. 45/50. Wow! Tanya. Wih, banyak tu 45/50. Uish. Hebatlah. So, kalau 100%, darab 2, 45 darab 2 dapat berapa? Only you. 45 darab 2 dapat berapa? 90. 90 tu dah A+ dah. Alhamdulillah. Okey. Tadi kalau kita nak tulis dalam perkataan, ia A+. Okey, sekarang kalau dia nak tulis dalam angka. Contoh dia bagi ini ayat kita. Macam mana kita nak tulis dalam angka? Identify dulu daripada ayat panjang-panjang ni. Oh, perkataan juta, bulatkan. Oh, perkataan ribu, bulatkan. Kenapa kena bulatkan perkataan juta dengan ribu? Sebab kita nak buat jarak. Jarak ni untuk juta, jarak ni untuk ribu. So, yang lain ni tulislah antara tu depan, tengah dengan belakang. Macam tu. Okey. Itu untuk ni. Tulis dalam perkataan dan angka. Lepas tu kita belajar nilai digit dan nilai tempat. Nilai digit untuk nombor, nilai tempat untuk perkataan. Macam mana nak ingat? Tempat. Kat mana tempat tinggal awak? Kedah. Kedah kena tulis kan? Sebab itulah dalam perkataan tempat tu. 5, 4, 7 sifar. Nyatakan nilai digit bagi angka bergaris. 4 ni merujuk kepada 400. Tapi kalau saya tanya, apakah nilai tempat bagi angka bergaris? Tulis ratus saja. 4 tak perlu. Okey, kalau dia tanya macam ni. Kemudian kita belajar cerakinkan. Cerakinkan tu apa? Cerakinkan tu yang ada tambah. Dia boleh tanya nilai tempat boleh, nak tanya mengikut nilai digit pun boleh. So, kalau lah cikgu bagi contoh soalan macam ni, tulis dalam nilai tempat. Jadi macam ni. Nombor tersebut tak payah eja. Tulis macam ni je. And then nombor dalam digit value macam ni. Okay. Dan last sekali tadi kita belajar tentang bundarkan. Ni tadi. Gariskan soalan nak apa?
Nombor 2, tengok jiran dia kaya ke miskin. Kaya tambah 1. Miskin tak payah. Dia miskin, jangan kacau dia. Kemudian tukarkan nombor-nombor yang selepas angka kita garis tadi tu menjadi sifar. Dah siap. Ni contoh-contoh tadi. Thank you teacher, saya sangat appreciate. Welcome. Congrats juga, dah siap. Okay, so itu saja dulu untuk hari ni. Hari ni petang, cikgu baru first time ni. First time saya buat live untuk tahun 4, 5, 6. Okay, so untuk pelajar tahun 4, 5 dan 6, InsyaAllah esok cikgu buat lagi pukul 4 sampai pukul 5. Okay, kita tengok tajuk lain pula dalam bab 1. Alright, so itu saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi esok untuk pelajar tahun 4, 5 dan 6. Bukan pelajar je lah, parents boleh, kakak boleh, abang-abang dia pun boleh, kawan-kawan dia pun boleh. Boleh kita share sama-sama nanti, okay? So untuk pelajar tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada tingkatan 6. Okay, malam ni saya buat live pukul 10, matematik tingkatan 3, tajuk indeks. Okay, pukul 10 malam. Jumpa malam nanti. Alright, so itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Thank you cikgu. Welcome. Bye-bye.